Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya pada malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita Fiqhus Sirah. Kita mencari, menggali faedah-faedah dan hikmah daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ni iaitu perbahasan yang ke-15, contoh penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira itu, ada baiknya kita tengok beberapa contoh keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi pergaulan, dari segi makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi diangkat menjadi rasul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka tajuk kita ni muka surat 102. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi adalah seorang yang mulia, berakhlak tinggi. Bila jadi nabi pula ditarbiyah oleh Allah Ta'ala secara langsung dengan wahyu-wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih sempurna akhlaknya. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap hidup dalam akidah yang benar, tidak terpengaruh dengan akidah yang batil, yang sesat, penyembahan berhala, perangai jahiliyah. Walaupun dikelilingi Nabi itu agama yang telah menyeleweng, pelbagai resam, pelbagai adab yang menyalahi syariat, yang menyalahi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau mengikut Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritalah keadaan zaman jahiliyah. Itu ketika mana dia bertemu dengan Raja Najasyi di Habsyah. Jadi dia sebut kepada Najasyi ni, mujur kita ni jadi beriman kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan kita ni. Jadi masyarakat jahiliyah pada waktu tu, kata Ja'far bin Abi Talib, kunna qauman ahla jahiliyah, kita ni orang jahiliyah, kita menyembah berhala, makan bangkai, kita melakukan perbuatan-perbuatan keji, kita memutuskan persaudaraan, hubungan kaum kerabat, kita menunda bulan-bulan haram kerana nak perang, dan orang yang kaya, orang yang kuat memakai harta orang dhaif. Itu keadaan zaman jahiliyah zaman itu. Walaupun jahiliyah dengan keadaan lagu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar dalam keadaan dijaga oleh Allah SWT daripada kotoran-kotoran jahiliyah. Allah Ta'ala jaga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memiliki sifat kemuliaan sesuai dengan kemuliaan karamah yang Nabi nak bawa, risalah agama Nabi nak bawa. Jadi semestinya orang yang membawa risalah ni, orang yang membawa agama ni, mestilah orang yang paling utama dari kalangan kaum dia, dari segi maruah peribadi, paling mulia akhlak, paling terpuji tingkah laku, paling menjaga perjanjian, paling sempurna keturunan, paling besar sifat penyantun, paling benar dalam percakapan, paling amanah, jauh daripada maksiat dan akhlak yang boleh mengotorkan diri peribadi. Maka sebab itulah
pada diri Nabi SAW itu, kata Ibnu Hisham dalam sirah dia, Nabi dipanggil dengan Al-Amin. Di antara contoh di sini, baginda SAW mencela patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu. Maknanya Nabi SAW tahu penyembahan berhala ni adalah benda yang bercanggah dengan akal. Benda yang tidak memberi apa-apa mudarat ataupun menolak, benda-benda yang tidak memberi apa-apa manfaat, benda-benda yang tidak menyebabkan berlakunya mudarat. Pernah suatu hari Nabi SAW seperti mana yang disebutkan oleh Zaid bin Harithah, anak akak Nabi ni, Nabi SAW bersama dengan Zaid bin Harithah satu hari sebelum daripada menjadi Nabi ni, iaitu pada waktu itu ada berhala yang dibuat daripada tembaga yang dipanggil Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah, kedua berhala ni, satu berada di Bukit Safa, satu lagi berada di Bukit Marwah, duduk situ zaman Jahilah dulu. Jadi asal-usul Nailah dengan Isaf ni macam-macam lah. Ada yang mengatakan bahawa mereka berdua ni, seorang yang melakukan perbuatan terkutuk, dia pasangan ni, pasangan kekasih. Asal Isaf dan Nailah ni dua orang pasangan kekasih yang telah melakukan perbuatan terkutuk dalam Kaabah. Lalu ditukar rupa mereka tu menjadi batu, maka mereka tu diletakkan, seorang di Bukit Safa, seorang di Bukit Marwah, supaya orang tu dia mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Maknanya jangan berani buat kerja terkutuk di tempat yang mulia tu. Tapi lama kelamaan dah orang lupa cerita tu, maka orang pergi sentuh, pergi jamuh, pergi berdoa, pergi puja Isaf dan Nailah. Jadi nampak macam ada keramat, ada sesuatu keberkatan bagi mereka. Jadi orang lupa cerita asalnya letak dua batu tadi. Jadi batu tu disentuh, dijamuh untuk mendapatkan keberkatan. Jadi orang-orang musyrikin Mekah pada waktu tu, bila mana mereka melakukan tawaf, mereka mengusap berhala ataupun batu Isaf dan Nailah. Jadi Nabi SAW tawaf dah. Bila mana lalu dekat dengan Isaf dan Nailah ni, kata Zaid bin Harithah, bila aku lalu ni aku jamuh, aku usap dia. Muka budak. Jadi walaupun Nabi tawaf di situ ada berhala-berhala, tetap Nabi tawaf sebagai tauhid kepada Allah. Mana tak terlitah pun pada Nabi itu untuk nak buat seperti mana orang jahiliah buat. Bila mana mereka mengusap berhala, mereka mari berdoa minta kepada berhala, mempersembahkan nazar pada berhala, Nabi tak buat itu. Sebab apa? Dalil di sini iaitu Nabi larang daripada Zaid ini daripada jamuh. Nabi kata la tamsahu, jangan kamu sentuh dia. Jadi Zaid kata dalam hati dia, aku nak jamuh, nak tengok jadi gapo. Jadi gapo. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, alam tunha, tidakkah kamu telah dilarang? Pesan dah ke jangan jamuh. Maka Nabi pun kata, demi Allah yang telah memuliakannya, fawallazi akramahu wa anzala alaihi alkitab, demi yang telah menurunkan kepadanya itu, demi yang memuliakannya, demi yang telah menurunkan kepadanya itu kitab, mastalama sanaman hatta akramahu Allahu billadzi akramahu wa anzala alaihi.
Demi Allah yang telah memuliakannya. Jadi demi Allah, kata Zaid bin Harithah, demi Allah yang telah memuliakan Nabi SAW dengan diwahyukan kitab, dengan dijadikan Rasul ni, baginda tidak pernah menyentuh patung berhala, sehinggalah Allah SWT memberikan kemuliaan kepadanya itu dengan menjadi Nabi dan menurunkan kepadanya itu kitab. Mana tak pernah. Walaupun berhala-berhala tu ada depan Nabi SAW, Nabi tidak pernah istalama, mana sentuh. Mana sentuh tu untuk dapat berkat. Jadi tidak pernah menyentuh tu dalam istilah Arab dia istalama, istilam lah. Ya. Istilah maknanya kita bila kita tawaf di Baitullah ada tiga keadaan. Bila kita berada dekat dengan Hajarul Aswad, kalau kita boleh kucuk dia, kita kucuk. Kalau tak boleh, kita jamuh sentuh. Kita sentuh. Kalau tak boleh juga, jauh daripada kita, kita isyarat tu istilah. Jadi sentuh ni ataupun isyarat ni tanda membesarkan. Jadi Nabi SAW tidak pernah sama sekali menyentuh berhala ni. Kemudian mana hak ni Allah SWT jaga Nabi SAW daripada ibadat seperti mana kafir Quraisy yang menyembah berhala. Kata Qadiyah, dalam masalah ni kata Qadiyah, ini pengarang kita ni dia sebut dalam kitab dia edisi baru. Kata Qadiyah, hadis-hadis dan riwayat-riwayat begitu banyak saling menyokong antara satu sama lain, menceritakan bahawa para nabi ni dibersihkan daripada terlibat dengan perbuatan-perbuatan syirik, sama ada menyembah berhala, menyentuh berhala, cabut anak panah, buat cabutan undi di hadapan berhala. Mereka tidak terlibat dengan benda ni sejak daripada mereka dilahirkan lagi, dan mereka tu semua membesar di atas tauhid dan iman kepada Allah. Sebab itulah macam Nabi Musa, walaupun Nabi Musa ni dibesarkan, dididik dalam istana Fir'aun, tetapi yang mendidik dia hak sebenarnya adalah ibu dia sendiri. Sebab Allah Ta'ala haramkan Nabi Musa ni daripada minum susu-susu, melainkan susu daripada ibu dia. Mak dia sendiri mari nyusu. Maknanya Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan dia, perancangan dia tu. Walaupun mak dia pernah menghanyutkan Nabi Musa dalam sungai Nil, tapi Allah Ta'ala panggil ibu dia tu mari menyusu di istana. Jadi pada waktu itulah Nabi Musa dapat tarbiyah daripada ibu dia. Dan Allah Ta'ala tak suka Nabi Musa ni membesar dalam suasana Fir'aun, ya syirik yang kufur tu. Maka waktu cerita berlaku perbalahan antara Nabi Musa menumbuk seorang Kipti, lalu Nabi Musa menyelamatkan diri dia pergi ke Madian. Jadi tu Allah Ta'ala jaga Nabi Musa tu. Jadi nabi-nabi yang lain lagu itulah, lebih-lebih lagi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ni dia seorang yang menjaga tauhid. Seorang yang menjaga tauhid. Bukti dia antara fakta-fakta yang disebutkan oleh pengarang kita ni dalam kitab dia edisi yang terbaru ni, antaranya Allah Ta'ala jaga Nabi Musa, Allah Ta'ala jaga Nabi SAW daripada terlibat dengan syirik ni, iaitu dalam riwayat Bukhari nombor 5499,
dan juga riwayat Bukhari nombor 3826. Iaitu pernah Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Ammar bin Nufail di satu tempat yang bernama Baldah. Baldah ni satu lembah dalam perjalanan ke Tanaim. Orang yang biasa pergi Tanaim tu dia mungkin dia akan lalu lembah ni lah yang dipanggil Baldah. Jadi Nabi SAW bertemu dengan Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Ammar bin Nufail di Baldah sebelum menjadi Rasul ni. Jadi pada waktu tu orang mari hidayah kepada Nabi SAW hamparan sufrah. Hamparan sufrah ni iaitu bekalan lah, bekalan bila musafir tu orang bubuh cetung dalam kain. Cetung dalam kain, wati dalam tu, buah khemar ke apa ke, duduk dalam tu. Bila nak makan tu ada daging-daging kering ke apa ke, dia apalah. Jadi Zaid bin Ammar bin Nufail ni tak sempat makan. Tak sempat makan. Dia kata, inni la akulu mimma tazbahuna ala aswabikum wa la akulu illa ma zikra smullahi alaihi. Zaid bin Ammar bin Nufail ni dia kata, aku tidak memakan benda-benda yang kamu sembelih atas nama berhala, di hadapan berhala, dan aku tidak makan melainkan apa yang disembelih atas nama Allah. Zaid bin Ammar bin Nufail ni siapa dia? Iaitu sepupu kepada Umar Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Orang ni Zaid bin Ammar bin Nufail. Zaid bin Ammar bin Nufail ni sepupu kepada Umar Al-Khattab. Dia ni salah seorang yang kekal di atas milah Nabi Ibrahim. Dia daripada dulu lagi. Maknanya walaupun jahiliyah tu begitu berleluasa di kalangan orang Arab, tapi Zaid bin Ammar bin Nufail tak ahli tauhid pada waktu itu. Cuma dia tak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjadi rasul. Dia wafat sebelum daripada Nabi menjadi rasul. Itu cerita Zaid bin Ammar bin Nufail. Nak cerita apa di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi ni, Nabi bersahabat dengan orang-orang ahli tauhid. Saki baki orang yang pergi dengan agama Nabi Ibrahim tu ada lagi. Macam Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kata, aku tidak pernah menyembah berhala. Jadi dalam waktu itu tu ada lagi saki baki ia ikut agama tauhid. Cerita Zaid bin Ammar bin Nufail ni banyak. Penuh dia dengan berapa orang. Antaranya Waraqah bin Naufal. Dia dengan Waraqah bin Naufal ada seorang lagi ni. Nama apa dah? Pergi mencari agama. Pergi mencari agama. Sebab dia tengok tak pernah sabar ni minta dengan batu, jamuh batu, minta dengan berhala, buat sembelih binatang di hadapan berhala, nak buat keputusan kocok anak panah. Tubik kau ni buat, tubik hak ni tak buat. Jadi benda tu bercanggah dengan fitrah, bercanggah dengan logik akal. Maka dia pun Zaid bin Ammar ni dia bertemu dengan seorang Yahudi. Bertemu dengan seorang Yahudi, dia nak jadi orang Yahudi. Orang Yahudi tu kata, kalau mu jadi Yahudi, kamu akan dimurkai oleh Allah Taala. Orang Yahudi pun tahu dia kena murka pada Allah Taala. Wa ghadiballahu alaihim, itulah kita baca ayat-ayat tahu Yahudi ni Allah Taala murka. Jadi kata Zaid bin Ammar bin Nufail, bapa aku nak masuk dalam agama yang menyebabkan Allah Ta'ala murkanya, sebab aku ni nak cari agama supaya aku mendapat keredaan Allah. Jadi apa pasal pula aku ni masuk dalam satu agama, agama tu Allah Ta'ala murka. Jadi kata aku tak sah menjadi orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tu kata nanti akan muncul seorang yang akan bawa agama Nabi Ibrahim. Jadi dia kata aku akan ikut agama Nabi Ibrahim. Itu Zaid bin Ammar bin Nufail. Kemudian lepas itu dia jumpa dengan orang Kristian. Dia minta nak masuk Kristian.
Orang Kristian tu kata pada dia, kalau kamu masuk Kristian, kamu akan mendapat laknat Allah. Dia pun jawab, apa pasal aku masuk dalam agama? Kalau agama tu menyebabkan aku mendapat laknat Allah. Jadi dia kata aku nak ikut agama Nabi Ibrahim. Jadi dia tunggu wafat tak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadai dengan Nabi Waraqah. Waraqah ni pun dia menerima agama Kristian tapi dalam bentuk yang ia suci lah. Tidak syirik kepada Allah Taala. Jadi bila dia mendapat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi ni, dia kalau ikut Hafiz Ibn Hajar, dia pun jadi sahabat, jadi orang Islam juga. Jadi nak cerita di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi ni, Allah Taala pelihara dia dengan dia bersahabat dengan orang-orang yang benci kepada berhala. Sehingga Zaid bin Harithah nak jamu berhala pun Nabi tak bagi. Pernah cerita daripada Asma' bin Abi Bakar. Asma' bin Abi Bakar ni dia dengan Zaid bin Ammar bin Nufail ni. Dia kata aku pernah melihat Zaid bin Ammar bin Nufail ni, dia berdiri bersandar di Baitullah. Dia pun kata kepada pokok Mekah, ya ma'asyira Quraisy, wahai pokok Quraisy, wallahi ma minkum min ahadin ala dini Ibrahim ghairi. Tidak ada seorang pun daripada pokok kamu ni mengikut agama Nabi Ibrahim, walaupun kamu mengaku belaka, kecuali aku je ikut agama Nabi Ibrahim. Maknanya pokok kamu ni semua berhala belaka, aku tidak. Itu peristiharan oleh Zaid bin Ammar bin Nufail bahawa dia ahli tauhid, dia menyalahi orang Quraisy pada waktu tu yang menyembah berhala. Sifat dia ni, Zaid bin Ammar bin Nufail ni, bila ada orang nak bunuh anak, nak tahan anak hidup-hidup, dia pergi jumpa. Dia kata beginilah, anak demo tu biar kawal pegang. Biar kawal pegang. Jadi demo nak bunuh biar kawal pegang. Sebab mana boleh terima bunuh budak, mana tak ada sifat rahmat. Jadi dia ambil pegang. Bila budak tu besar, dia pergi jumpa ayah budak tu, mu nak pegang budak ke tidak? Dia tanya pula bila budak tu besar. Jadi dia pegang yang kecil lagi. Bila besar dia tanya, mu nak ambil jaga dia ke tidak? Kalau tidak aku pegang. Itu sikap di mana dia ni cuba melindungi al-mau'udah. Kalau kita baca wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak yang ditanai hidup-hidup tu ditanya bi ayyi dzambin qutilat, sebab apa dia dibunuh, mana tak ada alasan dia dibunuh. Jadi Zaid bin Ammar bin Nufail ni dia menyelamatkan anak-anak yang nak dibunuh oleh bapa yang takut kepada kefakiran itu. Yang kedua, Nabi SAW sama sekali tidak pernah minum khamar, tidak pernah mendekati perkara maksiat dan tidak terlibat dalam permainan judi ataupun benda-benda yang larang. Walaupun Nabi SAW bersama dengan masyarakat dia pergi mari, seperti kita baca baru ni, Nabi terlibat dengan masyarakat dia dalam pembinaan Kaabah. Dalam pelbagai fijar pun Nabi terlibat, tapi dalam penyembahan berhala tidak. Yang ketiga, Allah SWT memelihara Nabi SAW daripada kesalahan-kesalahan akhlak. Mana benda dia bukan benda yang besar pun. Maknanya Allah Ta'ala jaga Nabi selain daripada jaga akidah, selain daripada jaga makan minum Nabi, Allah Ta'ala jaga juga perilaku Nabi. Contoh di sini, ni pembinaan Kaabah ni kita baca dah baru ni. Ketika Nabi SAW nak membina Kaabah tu, Abbas, pak saudara dia kata, mula letak kain atas bahu kamu lah, lepas tu bawa akak batu supaya bahu tu tidak tercedera, tak nelah kena batu. Jadi Nabi pun nak buat, acu nak akak kain dia, rebah pindah mata. Jadi tak ada dia akak selak kain dia tu untuk letak, untuk
untuk letak kain atas bahu. Sebab kalau kata ambil kain letak atas bahu, maka aurat kita terdedah. Jadi Allah SWT jaga Nabi SAW. Itu Allah Ta'ala jaga Nabi dari segi moral. Maknanya aurat ni benda yang perlu dijaga. Sehingga Nabi pun sebelum daripada menjadi Nabi, Allah Ta'ala jaga daripada baginda terdedah auratnya. Kemudian riwayat daripada Ali bin Abi Talib bahawa pernah beliau mendengar Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah berniat untuk melakukan perkara yang dilakukan oleh orang jahiliah kecuali pernah pada 2 malam, 2 malam yang mana Allah SWT menjaga aku, iaitu Allah Ta'ala melindungi aku daripada terlibat dengan malam pesta, kita kata malam pesta. Sebab pernah sekali aku berkata kepada salah seorang pemuda Mekah, kita ni sama-sama jaga kambing. Maknanya umur remaja ni lah. Umur remaja ni berhilah main-mainnya ni. Jadi pernah Nabi suruh nak pergi juga tengok dia ni buat pesta-pesta ni. Biasalah joget-joget ni. Kalau kita baca dalam hadis kan, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat melainkan punggung popok aus tu, popok aus tu akan golek, punggung tu akan golek di hadapan berhala-berhala. Maknanya berhala-berhala tu akan kembali disembah, golek punggung tu. Mana orang sembah berhala, lepas tu ada perempuan-perempuan yang menari berjoget. Maknanya perempuan yang berjoget menari ni dia daripada dulu lagi, benda jahiliah. Maknanya antara benda hak Nabi sebutlah ke zaman ni, berhala tu akan disembah kembali. Orang akan berjoget, golek punggung-punggung. Jadi Nabi ada suruh nak pergi ke pesta pada waktu tu. Dia pun kata kepada sahabat dia, absir li ghanami hatta adkhula Makkah fa asmura fiha kama yasmul fityan. Jadi mu tolong tengok kambing aku ni supaya aku dapat pergi ke Mekah dan aku dapat fa asmara. Fa asmara bukan asmara ni. Fa asmara. Asmara ni maksud dia berjaga malam. Berjaga malam. Berjaga malam seperti mana pemuda-pemuda berjaga malam. Ni naik kelak lah. Kalau zaman ni naik kelak. Naik kelak ni pukul 10 tu orang tak ada lagi. Pukul 12 tu baru mari. Sebab itulah istilah kata malam masih muda. Mana pokok ni tak tidur. Jadi pesta daripada dulu lagi dia akan buat tengah malam, tengah orang tidur. Jadi bersukaria pada waktu tu. Jadi Nabi penuh nak pergi. Jadi Nabi pernah nak pergi ni, maknanya ini sudut sebagai seorang manusia ada pada Nabi. Keinginan itu ada. Bukan kata Nabi ni tak ada langsung. Keinginan tak ada syahwat, tidak, ada syahwat juga. Cuma bagaimana Nabi itu kontrol syahwat. Jadi Nabi kata aku nak pergi berhibur lah. Siapa tak tidur ni seperti mana orang lain. Guru dia kata tak apa. Fadaqaltu hatta idza jitu awwala dari min duri Makkah. Sehingga aku pun pergi, aku sampai di rumah pertama di Mekah ni. Aku mendengar suara muzik ni, suara nyanyian ni. Jadi aku tanya, adakah pun? Dia kata ada orang tu nikah. Aku pun duduk. Duduk tu Allah SWT pun tutup pendengaran saya, menyebabkan saya tertidur, dan tidak terjaga sedar-sedar tu. Tahu-tahu matahari panas, panas dah matahari, maknanya tak ada. Sebab dia acara-acara ni dah hak awal malam ni biasa-biasa baru. Dia tak tunjuk lagi, tidak muncul lagi. Sebab apa? Sebab ada budak-budak, malu juga ke budak-budak. Jadi bila budak-budak tidur kenyal belakang barulah hak lebih naik level.
Jadi Allah Ta'ala jaga Nabi. Maknanya kalau hak palu genda nyanyi itu benda biasa, boleh lagi, biasalah. Dalam pekoh pun boleh, dalam pekoh pun boleh. Dari segi bila majlis perkahwinan kita nak palu genda, boleh, ada dibenarkan. Cuma dengan syarat-syarat dia lah. Palu genda dari segi meraihkan pengantin tepuk daf, dah palu genda tu. Tapi kalau siapa kita pasal dalam karaoke, muzik gapo, orang nak makan nasi pun tak boleh. Tu tak lah. Ataupun dia berduet, panggil waktu tino jatuh gapo semua. Tak. Kadang-kadang mula-mula bini ngetok lelaki. Lepas tu ada bini kahwin ni tu, lelaki kahwin tu. Tu tak boleh lah. Lepas tu nyanyi pula lagu-lagu cerita asmara. Tu tak boleh. Jadi sekadar meraihkan pengantin, mengucap apa semua, ucapan tahniah apa tu, masih lagi menjaga dia punya lirik kandungnya dia tu, tak apa. Kita nak palu genda meraihkan pengantin. Tapi kalau menyebabkan pergaulan bebas, wanita tidak tutup aurat, kadang tidak terkawal, mengganggu pula jiran, mengganggu pada hadirin hak mari makan, hak tu tak boleh. Jadi palu genda ni maknanya dalam majlis perkahwinan biasalah. Tapi kalau kita semua majlis kita nak palu genda lah, tak kena lah. Sebab nak start kuliah palu genda dulu. Dengung-dengung ada tempat. Nak kuliah tu palu genda dulu. Sini tempat imam baca, tempat semaya, tempat kita baca surah Kahfi, tempat kita baca surah Yasin, tempat kita semaya hajat, tempat kita baca surah Mulk, tempat kita baca hadis, baca Quran. Dia main palu genda, gedegung. Dia kata zaman Nabi ada palu genda di masjid. Dia kena faham palu genda masjid zaman Nabi tu mana? Alif belakang. Bukan tempat mihrab ataupun raudhah tu tempat belakang. Hak tu bila gaya pertunjukan silat lagi kata main senjata. Bila tu palu genda. Bukan kata palu genda depan tempat semaya ni, di belakang. Jadi kita ni biar ada tertib lah. Maknanya kalau kita masjid ni tempat depan ni kita semaya, dah makan pun kita tak makan sini. Kita makan belakang. Orang etika tidur pun, etika halil belakang tidak kawasan ni. Mana dewa semaya tu tak boleh. Benda-benda yang tidak sepatutnya. Seperti palu genda tu. Jadi kalau nak palu genda tu palu belakang-belakang. Lepas tu bukan anak malam. Ni anak kali nak kuliah. Tak, gergang-gergang palu genda tu tak kena lah. Salah. Walaupun ada orang kata dia mimpi. Dia mimpi Nabi suruh. Suruh lain pun tak. Lah. Dakwah tu boleh tahan dakwah. Kemudian patut sekali lagi Nabi nak pergi. Lagu tu jugalah terjadi. Maknanya bila 2 kali dia cuba pergi ke pesta lagu tu, Allah Ta'ala sekat dia. Maknanya dia pun faham lah. Maknanya benda ni tidak sesuai dengan keadaan diri dia. Tak boleh nak tebing dia. Tak boleh nak cuba nak pergi dia. Maknanya cukup 2 kali 2 malam dia cuba nak pergi tu, Allah Ta'ala sekat dia daripada dapat menyertai pesta tadi. Siapa tak tidur malam, itu berarti Allah SWT nak jaga Nabi. Jadi Nabi faham dia tak patut pergi. Ini ada tersebut di dalam kitab Al-Baihaqi Dalailun Nubuwah. Kemudian yang kelima, ni iaitu riwayat daripada Jubair bin Mut'im. Katanya pada hari Arafah unta saya tersesat, unta saya hilang. Jubair bin Mut'im ni pada hari Arafah, pada masa wak haji ni. Pada masa wak haji ni, cerita ni cerita sebelum Nabi SAW sebelum menjadi Nabi lagi. Sebelum Nabi SAW menjadi Nabi lagi,
Itu kata Jubair bin Mut'im, pada hari Arafah unta saya hilang. Lalu saya pun mencarilah unta saya, dan saya melihat Nabi SAW ni berdiri bersama dengan orang ramai di Arafah. Dah. Saya berkata, beliau daripada kelompok Hums ataupun kelompok Quraisy, mengapa beliau berada di sini di Arafah bersama orang ramai? Mengapa tidak bersama dengan Hums di Muzdalifah sana? Jadi cerita dia gini. Zaman jahiliyah ni, orang-orang Quraisy ni dia menganggap dia sebagai orang yang mulia sehingga dipanggil sebagai Hums. Orang yang penuh dengan patah larat, orang yang mulia. Jadi orang Quraisy ni dia buat haji. Dia buat haji sebagai saki baki agama Nabi Ibrahim, tapi dia telah pindah bentuk haji. Yang pertama iaitu wanita tu dia suruh tawaf dengan bertelanjang. Lepas tu kalau nak pakaian kena tawaf bertelanjang, nanti pakaian tu pok kita bui, pok Quraisy bagi. Jadi berarti orang Quraisy tu dia telah menajalah kain ihram lah, kita kata kain ihram untuk orang perempuan buat haji. Tapi kena tawaf telanjang dulu syarat dia. Itu rosak tu. Yang kedua, dari segi wukuf. Wukuf ni dia kata pok kita Quraisy ni orang mulia, tidak akan wukuf di Arafah bersama dengan orang ramai. Sebab kita orang mulia ni kita akan berada setakat di Muzdalifah je, dekat dengan Masy'aril Haram, setakat tu je, duduk kawasan tanah haram. Sebab Arafah ni tanah halal. Jadi dia tidak akan pergi. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, thumma afidu min haitsu afadhan nas, kemudian adalah kamu pergi di mana orang ramai itu pergi. Maknanya kamu kena ikut orang ramai wukuf di Arafah, kamu kena wukuf di Arafah juga. Jadi Nabi SAW kata Jubair bin Mut'im ni, aku bertemu dengan Nabi SAW yang berada di Arafah ni, mana dia telah menyalahi resan orang Quraisy. Mana Nabi SAW itu dipelihara oleh Allah SWT daripada turuk. Turuk menyerupai orang-orang jahiliah. Dia tak terima sebab dia tahu kesombongan tak bersama dengan manusia ni, ini satu benda yang bercanggah. Mana tak lewat peraturan. Ia sendiri dengan menyalahi peraturan Nabi Ibrahim dahulu. Ataupun boleh juga kita kata peristiwa Nabi SAW turun di Arafah ni bersama dengan orang ramai, iaitu pada ketika Nabi nak berdakwah kepada puak-puak rombongan yang mari daripada tempat-tempat yang lain. Macam Nabi berdakwah kepada sahabat-sahabat Ansar, dan waktu mai buat haji sebelum hijrah tu. Jadi Nabi pergi cari untuk berdakwah. Nabi kecek dengan apa ni, dengan sahabat-sahabat Ansar, maka terbentuklah perjanjian Aqabah. Mereka bersedia untuk memberi perlindungan kepada Nabi. Mana Nabi SAW ni dari segi ibadat haji dia sebelum daripada Nabi menjadi Rasul ataupun sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi tidak mengikut cara tawaf ataupun cara wukuf puak Quraisy. Jadi di situ Allah SWT jaga Nabi daripada salah dalam ibadat, tata cara ibadat, tidak menyerupai orang jahiliyah, tidak terlibat dalam penyelewengan golongan jahiliyah. Yang keenam, Nabi SAW tidak pernah berbohong. Sebab itulah ketika Nabi nak memulakan dakwah secara terbuka, wa'anzir ashiratakal aqrabin, berilah dakwah peringatan kepada kaum kerabat yang terdekat ni.
Nabi kata, apa kata kamu terhadap aku ni? Apa kata kamu terhadap aku ni? Ara'aytum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safahi hadzal jabal akuntum musaddiqin. Kalau aku kata ada pasukan berkuda akan muncul daripada lereng bukit gunung ini, apakah kamu akan percaya? Jadi mereka ada terkata ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah dapat tahu, kami tidak pernah tahu engkau ni pernah berbohong. Tak ada. Maknanya dari segi akhlak Nabi ni, Nabi tidak pernah berbohong. Jadi kesimpulan di sini, Nabi ni sangat jauh daripada akhlak-akhlak yang tercela. Jadi hikmah yang boleh ambil, yang kita boleh ambil daripada 6 hadis di sini, iaitu Nabi SAW ni dia adalah manusia. Seperti mana manusia biasa, ada syahwat, ada keinginan untuk berhibur bersukaria, bergaul dengan masyarakat. Jadi ini adalah perkara biasa. Cuma Allah Ta'ala jaga Nabi daripada terlibat dengan apa-apa yang bercanggah dengan akidah, apa-apa yang bercanggah dengan akhlak yang terpuji. Jadi sebagai seorang manusia, Nabi ada kecenderungan ni. Maknanya tak ada alasan lah untuk manusia lain tak ikut cara hidup yang ditunjukkan oleh Nabi. Cara hidup yang ditunjukkan oleh Nabi ni, syariat yang dibawa oleh Nabi ni, dia sesuai untuk manusia. Sebab apa? Sebab manusia ada syahwat, Nabi pun ada syahwat juga. Jadi kalau kata Nabi ni ditarik syahwat, tak ada syahwat, lalu dia mengamalkan agama, tunjukkan amal agama, orang akan dakwa bahawa kau tak apa dah, tak ada syahwat, boleh amal agama. Jadi bila Nabi ada syahwat seperti mana manusia biasa juga, maka syariat yang dibawa oleh Nabi itu adalah syariat untuk semua. Sebab sama-sama ada syahwat, ada keinginan. Hak ini kalau kita baca di hujung surah Kahfi itu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku ni manusia seperti kamu juga, basyar, makan minum, berkeluarga, ada sakit, ada sihat. Nabi pun jatuh kuda juga. Masa perang pun Nabi hampir terbunuh juga. Sepih gigi Nabi. Tidak kata Nabi ni ada ilmu kebal. Ada ilmu kebal. Kata tak lu, tiga tak lu. Tu ngarut belaka tu. Kalau ada tu baik atas di Palestin. Kalau ada jenis kebal, tiga tak lu tu, bapa dia tak pergi Palestin, tulu. Ni duk tunjuk kebal boleh. Orang jamuh, nak jamuh dia tu baik. Tu bagai tipu belaka. Kemudian Allah SWT menjaga Nabi SAW daripada segala fenomena, segala perlakuan yang menyeleweng, supaya Nabi SAW ni dapat menerima wahyu. Mana Nabi SAW ni selain daripada bersifat maksum ketika menerima wahyu, begitu juga sebelum daripada menerima wahyu ni Nabi maksum juga. Nabi dihalang daripada mengikuti benda-benda yang menyeleweng yang ada di zaman jahiliyah. Sebab Allah Ta'ala nak jaga Nabi daripada kesalahan, daripada Nabi ni turut kehendak nafsu dia, ataupun apa-apa yang merupakan pengaruh yang besar, tekanan daripada masyarakat dia. Maknanya Nabi tidak dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dia yang jahiliyah tadi. Yang ketiga, Nabi SAW hidup di zaman mudanya, belianya itu unggul, dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, fitrah yang sejahtera. Nabi SAW benci apa jua bentuk keberhalaan,
Apa jua bentuk syirik, apa jua bentuk penyembahan berhala ni, dah benda khurafat, Nabi tak suka. Ini semua adalah muqaddimah. Ini adalah semua sebagai muqaddimah, pendahuluan sebelum menjadi Nabi. Mana kena persiap daripada awal lagi. Untuk menjadi Nabi ni kena dalam keadaan akhlak terpuji, moral yang mulia. Yang keempat, adanya sifat-sifat yang terpuji tadi dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan Allah, inayah Allah. Kemudian berkait pula dengan pengutusan Nabi sebagai Rasul. Ini menunjukkan kepada kita bahawa akhlak-akhlak yang mulia ini penting untuk kita sebagai pendakwah. Pendakwah, maknanya pendakwah ni dia kena jaga peribadi dia. Sebelum dia menjadi pendakwah pun dia kena dia kena jaga peribadi dia. Semasa berdakwah pun lagu tu juga kena jaga peribadi dia. Dia kena berusaha untuk bercakap benar. Kenapa? Kerana bercakap benar dan akhlak yang terpuji ini adalah faktor yang penting untuk menarik perhatian orang ramai untuk mendengar nasihat. Jadi orang yang benci, orang yang dengki, dia tidak ada alasan untuk mengikut seorang yang berakhlak mulia ni. Boleh Allah SWT nombor 5 ni sebenarnya mudah kepada Allah SWT untuk menjadikan Nabi ni dilahirkan dalam keadaan tak ada syahwat. Boleh Allah Ta'ala nak buat Nabi ni dalam keadaan tak ada syahwat, tak ada keinginan apa-apa, boleh. Tapi tidak, kehendak Allah Ta'ala, dia hendak Nabi ni seorang yang ada syahwat juga. Supaya apa? Supaya tidak menjadi alasan kepada orang lain untuk tidak ikut agama yang dibawa oleh Nabi. Maknanya Nabi ni dia tidak jadi seperti malaikat, tak makan, tak minum, tidak berkeluarga, tidak berkelamin, tidak. Nabi ni seperti umat dia juga. Ada sehat, ada sakit, jatuh daripada kuda. Jadi Nabi itu tetap manusia. Kalau Allah Ta'ala buat Nabi dalam keadaan tidak ada syahwat, maka tidak ada hikmah tadi lah. Orang akan buat alasan. Orang akan buat alasan, Nabi tak apalah dia tak ada syahwat, kita ni ada syahwat. Jadi orang dia boleh buat alasan. Tapi bila Nabi itu sendiri ada syahwat, ada sakit, ada demam, ada kesedihan, maka Nabi dapat jaga agama, maka orang lain pun boleh juga ikut agama. Maknanya agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama praktikal. Sebab Nabi boleh buat, orang lain pun boleh buat. Yang keenam, ulama membantah riwayat-riwayat yang menyebut bahawa Nabi pernah terlibat dengan pesta-pesta ni. Pertunjukan acara-acara pesta bersama dengan orang musyrik ni. Ada riwayat, tapi riwayat itu dicipta oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi Allah Ta'ala jaga Nabi daripada perbuatan yang salah, perbuatan yang menyeleweng. Itu 6 poin yang boleh kita dapati di sini, iaitu Allah SWT jaga agama dia dengan dia jaga Nabi. Allah Ta'ala jaga Nabi sebelum daripada menjadi Nabi, seperti mana Allah Ta'ala jaga Nabi selepas daripada menjadi Nabi. Begitu juga Allah Ta'ala akan jaga agama ni lepas daripada Nabi wafat, dengan dijaga Quran dan juga dijaga hadis. Mana penjagaan Allah Ta'ala untuk Nabi, untuk hadis, untuk Quran ni, itu adalah benda yang penting sebagai keunggulan agama kita. Sebab agama kita ni adalah agama yang diketahui punca dalil sumber dia. Agama yang tidak bercanggah dengan akal, sesuai dengan fitrah. Agama yang dibuktikan dengan wahyu Allah SWT. Itulah bicara kita. Dan bahagian berikut ni adalah bahagian sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kenabian sehinggalah hingga ke hijrah ke Habsyah. Itu bab yang kedua nanti. Setakat itulah.
Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku boleh qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.